Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan tutorial A minggu ke-13 akan mentangkan mengenai 5 prinsip mengekalkan hubungan perkahwinan yang berjaya. Tadi saya mulakan pembentangan saya dengan lagu yang tidak asing lagi jika kita mendengar mengenai perkahwinan, iaitu lagu dendangan daripada Maher Zain yang bertajuk Barakallah. Kumpulan kami terdiri daripada 3 orang, iaitu saya sendiri, Siti Nur Jamilah binti Rais, Nur Sakinah binti Maisa dan Nur Umairah Balkis binti Ahmad Suhaimi. Apa itu perkahwinan? Perkahwinan dari segi bahasa bermaksud berkumpul dan bercampur. Dari segi syarak pula iaitu akad, ijab dan kabul yang menghalalkan hubungan antara seorang lelaki dan seorang wanita untuk hidup bersama dan menghalalkan nasab keturunan kedua-duanya. Perkahwinan bukan sahaja penyatuan antara dua jiwa, bahkan ialah merupakan satu simbol kesucian, sesebuah ikatan, tanggungjawab dan komitmen. Ini bermaksud bila kita melangkah ke arah perkahwinan, kita bukan melangkah dengan tangan kosong, tapi kita melangkah apabila kita rasa kita mampu untuk memikul tanggungjawab dan komitmen dalam rumah tangga. Seterusnya, firman Allah SWT sendiri yang menyeru umatnya untuk berkahwin dalam surah An-Nisa ayat 3 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fankihu ma tabalakum minan nisa, yang bermaksud, maka berkahwinlah dengan sesiapa yang kamu berkenan dari kalangan perempuan. Ini bermaksud Allah SWT sendiri menyeru umatnya untuk berkahwin kerana terdapat banyak kepentingan dan hikmah perkahwinan itu sendiri. Terdapat 5 hukum perkahwinan dalam Islam. Yang pertama, wajib. Wajib bagi siapa? Bagi mereka yang berkemungkinan besar terjerumus kepada zina jika mereka tidak berkahwin dan sedangkan dia berkemampuan untuk memberikan nafkah kepada isteri. Yang kedua, hukumnya haram. Ada hukumnya haram dalam Islam ni jika berkahwin. Bagi siapa? Bagi mereka yang berkemungkinan besar akan menzalimi isterinya jika mereka berkahwin dan tidak berkemampuan dari sudut nafkah. Yang ketiga, makruh. Makruh bagi mereka yang bimbang, ada perasaan bimbang. Kalau mereka kahwin, mereka akan menzalimi pasangannya dan mereka juga tidak berkemampuan untuk memberikan nafkah kepada isteri. Yang keempat, sunat. Sunat hukumnya kepada siapa yang berkeadaan biasa serta mampu berlaku adil dan mampu memberikan nafkah kepada si isteri. Yang terakhir hukumnya adalah harus. Harus bagi siapa? Bagi mereka yang tiada dorongan untuk berkahwin ataupun halangan untuk berkahwin. Maka bagi orang itu hukumnya adalah harus untuk mereka berkahwin dalam Islam. Seterusnya, kami telah menemubual 3 responden dari kalangan suami untuk menjayakan video ini. Yang pertama adalah Rais bin Makdali yang berusia 59 tahun dan usia perkahwinan beliau telah menjejak 29 tahun. Seterusnya, Mat Isa bin Nawari yang berumur 55 tahun dan usia perkahwinan telah menjejak 25 tahun. Dan yang terakhir sekali adalah Ahmad Suhaimi bin Munir yang berumur 53 tahun dan usia perkahwinan beliau juga telah menjejak 25 tahun. Seterusnya, saya mulakan dengan prinsip yang pertama dalam mengekalkan hubungan perkahwinan yang berjaya, iaitu memberi didikan dan nasihat antara satu sama lain. Ini merupakan satu asas jangka panjang dalam kebahagiaan sesebuah rumah tangga. Ini kerana kita sebagai manusia yang sentiasa melakukan kesilapan yang hilaf tidak akan pernah terlepas dalam melakukan kesilapan. Maka salah satu hikmah perkahwinan itu sendiri apabila kita mempunyai pasangan, menasihatilah kamu antara satu sama lain dan berikanlah didikan agama yang mencukupi supaya kamu boleh membimbing pasangan kamu ke syurga. Apabila kita menasihati pasangan perlulah dengan cara yang baik, iaitu lemah lembut. Jika seorang suami menasihati isteri, tidak boleh mengeluarkan kata-kata yang kesat sehingga menyakiti hati seorang isteri. Kerana firman Allah SWT dalam surah An-Nahl ayat 125 yang bermaksud,
Serulah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berhujahlah dengan mereka dengan cara yang lebih baik. Ini merupakan suruhan Allah Subhanahu Wa Taala yang menasihati kita. Jika kita ingin menegur dan memberikan didikan kepada seorang, perlulah dengan cara yang baik, bukan dengan cara yang kasar. Seterusnya, apabila seorang isteri melanggar perintah agama, seorang suami wajib menegur kesalahan si isteri, tetapi dengan cara yang bagaimana? Dengan cara teguran yang baik tanpa menyakiti hati seorang isteri. Jika tidak berhasil, Rasulullah SAW menyuruh untuk mendidik isteri dengan cara memboikot. Cara macam mana tu nak boikot? Dengan memisahkan tempat tidur. Tetapi di sepanjang masa perpisahan tempat tidur, janganlah sampai tidak bertegur selama lebih daripada 3 hari. Dan seorang suami juga tidak boleh keluar daripada rumah sepanjang tempoh pemisahan tempat tidur itu. Seterusnya, jika masih tidak berkesan, si isteri masih degil, suami boleh memukul si isteri, tetapi dengan pukulan yang bagaimana? Dengan pukulan yang tidak menyakiti dan dengan hanya niat untuk memberi didikan, bukan lebih, bukan dengan menyakiti seorang isteri sehingga berdarah, sehingga menyakiti tubuh badan si isteri. Itu dah jatuh hukum berdosa. Suami sekali-sekali tidak dibenarkan untuk menghalau isteri keluar daripada rumah tempat tinggal mereka, melainkan dengan keizinan syarak atau mahkamah. Riwayat Al-Tirmizi. Ini bermaksud apabila seorang isteri melakukan kesilapan, seorang suami perlulah menegur dan menasihati, mendidik si isteri, kerana itulah merupakan salah satu prinsip untuk mengekalkan hubungan perkahwinan yang berjaya. Sekian sahaja daripada saya serahkan kepada saudari Nurul Sakinah. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nurul Sakinah. Jadi saya akan bentangkan tentang prinsip yang kedua, iaitu sabar. Jadi apa itu sabar? Sabar ni bermaksud menahan atau meninggalkan. Jadi hebatnya sifat sabar ni sehingga Allah menyatakan dalam Al-Quran dalam banyak tempat. Terdapat juga hadis Nabi yang diriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, mana-mana lelaki yang bersabar di atas keburukan perangai isterinya, Allah akan berikannya pahala seperti yang diberikan kepada Ayub kerana bersabar di atas bala yang menimpanya. Mana-mana isteri yang bersabar di atas keburukan perangai suaminya, Allah akan berikannya pahala seperti yang diberikan kepada Asyah bin Muzahim, iaitu isteri Fir'aun. Jadi hebat kan sifat sabar ni? Jadi seterusnya, kita pergi ke berita yang viral baru-baru ini, iaitu rupanya ada 3 isteri lelaki pukul isteri hingga koma kini didakwa. Jadi banyak pengajaran yang boleh kita ambil daripada kisah ni. Jika berlaku sebarang masalah rumah tangga, jangan sesekali bertindak mengikut hawa nafsu. Contohnya guna kekerasan. Sebaliknya, guna cara yang lembut. Contohnya berbincang, menasihati dan banyak lagi sebenarnya. Jika pasangan kita marah-marah atau melawan dan ia boleh mencabar diri kita, sebaiknya kita tinggalkan tempat tersebut untuk elakkan benda buruk yang berlaku dan biarkan dia tenang dahulu. Rasulullah mengajar kita cara untuk mengelakkan marah dengan mengambil wuduk dan membuat solat sunat. Jadi, dengan bersabar sebenarnya dapat mengelakkan kita dari membuat keputusan yang terburu-buru, contohnya bercerai. Dan janganlah jadi api kepada api yang sudah marak, tetapi jadilah air kepada api tersebut kerana ia dapat memadamkannya. Jadi saya akhiri prinsip 2 ni dengan surah Al-Baqarah ayat 153 yang bermaksud sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Jom kita pergi ke prinsip yang ketiga, iaitu tolak ansur. Setiap ahli keluarga, terutamanya pasangan lelaki dan isteri, harus mengamalkan sifat memberi atau bertolak ansur dalam melaksanakan tanggungjawab, memberi nafkah serta saling membantu dalam urusan rumah tangga. Dalam erti kata lain, pasangan harus tidak berkira dari segala aspek, dari segi tenaga, wang ringgit dan sebagainya.
Dalam hadis yang diriwayatkan daripada Al-Aswad radhiyallahu anhu, beliau bertanya kepada Sayyidina Aisyah radhiyallahu anhu, apakah yang Nabi SAW lakukan ketika berada bersama keluarganya? Aisyah pun menjawab, Rasulullah SAW biasa membantu pekerjaan di rumahnya. Jika tiba waktu solat, beliau berdiri dan segera menuju solat. Hadis riwayat Bukhari. Jadi setiap ahli keluarga perlu mengambil berat antara satu sama lain dengan bertanya khabar, mengambil peduli, saling berkongsi kesenangan dan kepayahan kerana ia adalah simbol kepada bukti lambang kecintaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naumira Baikis binti Ahmad Saimi dan saya akan menerangkan tentang prinsip seterusnya dalam mengekalkan hubungan perkahwinan yang berjaya. Prinsip keempat ialah menghormati pasangan. Lelaki yang baik adalah lelaki yang menghormati dan memuliakan derajat wanita besarnya tanggungjawab seorang lelaki sehingga segala tanggungjawab ke atas wanita dipikirkan ke atas bahu seorang lelaki. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 34, kaum lelaki itu adalah pemimpin dan pengawal yang bertanggungjawab terhadap kaum wanita. Oleh itu, Allah telah melebihkan orang lelaki dengan beberapa keistimewaan ke atas orang perempuan, dan juga kerana orang lelaki telah membelanjakan, iaitu memberi nafkah sebahagian dari hartanya. Selain itu, berbuat baik serta menghormati pasangan adalah sunnah Nabi Muhammad SAW. Malah ialah lebih utama untuk diikuti kerana membabitkan kewajipan seorang suami dan hak isteri. Dari Ibnu Abbas, Nabi SAW bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada isterinya, dan aku, Nabi Muhammad SAW, adalah orang yang paling baik di antara kalian kepada isteriku. Sahih Ibnu Majah. Prinsip yang kelima, amanah dan bertanggungjawab. Tanggungjawab merupakan satu tugas yang mesti dilaksanakan bagi melengkapkan kehidupan. Sesuai dengan namanya, setiap orang akan ditanya atau diminta menjawab di hadapan Allah kelak di akhirat seandainya tugas itu tidak dapat disempurnakan. Bagi suami, tanggungjawabnya adalah seperti yang pertama, memberikan nafkah kepada isteri. Seorang suami wajib memberi nafkah ke atas isteri sama ada isterinya berkemampuan ataupun sebaliknya. Nafkah yang dimaksudkan adalah termasuk menyediakan makanan, pakaian, tempat tinggal dan keperluan hidup kepada isteri. Yang kedua, seorang suami perlu memimpin dan memelihara isteri dengan nasihat dan pengajaran. Suami mempunyai kuasa mendidik isteri melalui nasihat dan pengajaran baik. Suami hendaklah menegur kesilapan dan memperbetulkan kesalahan isteri dengan hikmah serta kasih sayang. Yang ketiga, seorang suami perlu memberi keadilan kepada isteri, terutama bagi suami yang beristeri lebih daripada seorang. Adil di sini bermaksud meletakkan sesuatu pada tempatnya. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat ke-7 bermaksud, kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kahwinlah seorang sahaja. Dan yang keempat, seorang suami bertanggungjawab menggembirakan hati isteri yang telah bersusah payah bekerja untuk suami dalam menguruskan rumah tangga. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahawa pada suatu hari beliau pernah ditanya, bagaimanakah sikap baginda Rasulullah ketika berada di dalam rumah? Maka Aisyah menjawab, Rasulullah adalah seorang yang paling lemah lembut, sering tersenyum dan sering pula tertawa. Riwayat Ibnu Sa'id. Manakala tanggungjawab seorang isteri terhadap suaminya pula adalah seperti yang pertama, seorang isteri wajib taat pada suami dan patuh terhadap nasihatnya. Isteri wajib taat pada perintah suami melainkan pada perkara-perkara maksiat serta larangan Allah SWT. Yang kedua, seorang isteri perlu memelihara maruah suami, harta suami serta rasa suami sama ada ketika kehadirannya atau ketika ketiadaannya. Yang ketiga, seorang isteri juga perlu membantu suami dalam menguruskan urusan-urusan rumah tangga. Yang keempat,
seorang isteri perlu meminta izin suami dalam perkara-perkara tertentu. Ini termasuk sebelum membenarkan seseorang lain masuk ke rumah serta berpuasa sunat. Yang terakhir, isteri wajib tinggal bersama suami yang di tempat tinggal yang suami sedia. Secara konklusinya, tidak mudah apabila kita sudah melangkah ke alam perkahwinan. 5 prinsip yang perlu dipegang untuk mengekalkan hubungan kekeluargaan yang berjaya adalah yang pertama, memberi didikan dan menasihati antara satu sama lain. Yang kedua, sabar dengan kerana dan perangai pasangan. Yang ketiga, sentiasa bertolak ansur dalam sebuah rumah tangga. Yang keempat, sentiasa menghormati pasangan. Dan yang terakhir, amanah dan tanggungjawab dalam sebuah rumah tangga. Itu sahaja dari kami dan sebelum saya akhiri pembentangan kami pada minggu ini, saya ingin mengucapkan selamat Hari Bapa kepada semua insan yang bergelar Abah, Bapa, Abi ataupun Ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.